Assalamualaikum. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak? Aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, hari ni macam korang tahu sebelah aku ni kau nampak lah kan kosong. Okay, hari tu kita dah dapat satu berita yang kita dah kehilangan satu host guys, kan. Jadi kat sini sebab itulah aku seorang. Hafiz pun hari ni dia ada hal, jadi aku terpaksa berseorangan. Tapi disebabkan kita punya kru buat kerja cepat, kita ada host baru geng. Kita ada host baru. Siapa? Nanti kita bagi tahu. Tapi kenapa nanti kan? Baik sekarang kan. Okey lah, kita terus memperkenalkan siapa host baru kita. Okey, dijemput masuk host baru. Kita tengok Okay, assalamualaikum. Pakai ni Pakai dulu. Okey, selesa Ya, assalamualaikum. Apa khabar Syuk? Khabar baik. Okey, kita dah nampak aura dia mula-mula pun dia tengok dia terus berani geng. Kan, aku belum suruh kenalkan diri, dia terus salam kat aku dulu. Okey. So sebelum tu kita nak kenalkan diri dia dulu kan. Okey, jadi siapa host baru kita ni, boleh kenalkan diri sikit tak? Okey, ya boleh. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Santai Chill. Okey, pertama sekali saya berterima kasihlah kepada Syuk kerana menjemput saya yang menggantikan Arsyad. Tanpa buang masa, perkenalkan nama aku Azmi. Umur tak payahlah. Okey. Okey Itu guys. saja. Azmi. Okey Azmi, panggil Azmi lah Boleh. Okey, sebenarnya Azmi ni pun dia dah banyak behind the scene dengan Santai Chill punya kerja lah. Sebelum ni dia masuk dalam challenge short film. Okey, jadi kalau korang scroll, korang mesti dah pernah nampak muka dia. Jadi okey Azmi, kita dalam slot untuk berkongsi pengalaman kisah seram. Okey. Okay, untuk slot ni kita akan berkongsi lah. Kita akan call dan caller akan berceritakan pengalaman kisah seram masing-masing. Jadi untuk hari ni kita ada satu pemanggil yang sekarang ni aku rasa dah part 4. Mungkin kau belum dengar pengalaman dia, tapi aku antara peminat cerita dia. Ni dapat 4 ni. Dah part 4. Oh, mantap. Tapi Syuk, sebelum tu, kepada pendengar Santai Chill, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau anda nak support kami dengan lebih baik lagi, boleh share lah, boleh send super chat dan juga super sticker. Kami amat menghargainya. Minta maaf. Biasa geng. Dia baru mula. Aku pun walaupun dah lama, aku pun ada sangkut-sangkut. Jangan risau. Dan lagi satu Mi, kepada mereka yang nak jadi satu family dengan Santai Chill, hanya perlu mendaftar dengan RM5 sahaja. Hanya perlu tekan butang join guys. Mudah saja, tak susah. Okey, kita tak nak bercakap lebih panjang. Kita nak terus dengan pengalaman kisah seram. Siapa dengan kita hari ni? Hai, Assalamualaikum. Siapa di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik. Siapa di sana tu Am lah. Kita Am. Okay. Am dari Johor, Marsing Johor. Kepada yang dah follow kita punya segmen seram ni kan, mesti kenal dengan cerita Am lah. Cerita Am ni dia punya cerita tak boleh buat bincang. Okay. Jadi Am, sekarang ni aku bagi tahulah kan, sebelum ni Mi, aku dah shoot dah dengan si Am ni, tahu. Tapi ada masalah yang tak boleh nak dielakkan. Okey, teknikal lah ni. Teknikal. Jadi sebab tu lah kalau korang tengok kan, dah 2 minggu Sabtu
Tak ada video sebab benda-benda macam ni lah. Aku tak tahulah gangguan ke apa. Okay, tapi kalau untuk diceritakan semula sebelum kita masuk pada cerita Am lah Okay. Untuk previous video sebelum ni yang untuk caller kita nama Nurul kan. Ini aku nak cerita lah. Aku pelik Kenapa? Masa shoot tu Hafiz dengan Aisyah buat muka pelik kat aku. Tahu. Okay. Aku ingatkan masa dah time lah kan. Rupanya diorang dengar suara budak. Yang hangat diperkatakan sebelum ni. Aku pula sebagai editor, aku assume yang tu anak pada caller Kak Nurul. Tapi rupanya anak dia semua dah tidur. Kali kedua rasa macam kenapa macam. Kali kedua rasa macam kenapa macam. Lepas saya nampak kabus tu, lepas saya rempuh kabus tu, memang melantutlah kereta dia tu. Saya pakai kereta kancil je pun. Dekat bulatan tu kali kalau longkang dia besar tau. Kancil memang takkan lepas. Jadi suara siapa tu? Okay. Jadi mungkinlah itu pun jadi sebahagian gangguan yang kita perlu hadap lah Mi. Jadi kau sebagai host kena tabah lah lepas ni Tak apa, aku dah bersedia lah. Okay. Buatlah. Okay kali ni apa kisah yang nak disampaikan bersama Santai Chill? Okey, seperti yang dijanjikan dan yang di-request. Okey, hari ni aku akan ceritakan lagi kisah mengenai atuk angkat atau bapa angkat kepada bapa aku, iaitu arwah Tok Yu lah. Arwah Tok Yu guys. Korang yang dah follow part 1, part 2, part 3 mesti korang dah tak sabar, mesti tertanya-tanya kan dengan kisah Tok Yu ni. Okey, mantap Jadi kita nak terus ke cerita yang pertama. Okey, cerita pertama ni bapa, sebab itu kan aku cakap aku tak boleh nak cerita dulu, bapa aku suruh hold. And then hari ni pun masa kita nak bercerita ni patutnya kita shoot awal kan, tapi macam-macam hal berlaku macam-macam hal berlaku, aku terpaksa tunda sampai sekarang pun dah dekat pukul berapa, 11:20. Yes. Okay, so arwah Tok Yu ni macam aku cakap, dia wujud dalam kehidupan family kita orang masa zaman aku kecil dulu lah. Zaman aku kecil dulu, aku baru darjah pula, aku umur 5-6 tahun je tu. Masa tu aku dah boleh fikir, aku masih ingat lagi lah apa yang berlaku. So antara cerita yang bapa aku nak ceritakan kat aku untuk ingatkan balik kat aku, antara dia bila bapa aku ni nak masuk kampung. Okay, nak masuk kampung, dia nak buat pemeriksaan. Bapa aku kerja sebagai pegawai veterina, pegawai penjaga haiwan lah. Bapa aku kena masuk kampung untuk cek lembu. Dia selalu menasihatkan bapa aku, cakap kau kalau nak masuk kampung, pastikan bawa aku. Sebab dekat kawasan sana banyak orang yang suka test ilmu. Okay, test ilmu. Dia nampak orang yang dia tak suka masuk, dia akan jual ilmu. So zaman dulu pejabat bapa aku ni tak ada kenderaan jabatan. So bapa aku kena bawa kereta sendiri. So bapa aku pakai kereta sendiri. So bapa aku akan bawa arwah Tok Yu. Bila jalan-jalan, ada satu kali tu bapa aku cerita, masuk satu kampung ni, masuk je kampung tu, tengah jalan ni, kereta tengah jalan kat dalam jalan kampung kan, tiba-tiba enjin kereta mati. Kereta tu macam mati gitu. Bapak aku pelik lah, sebab masa tu tak siap aku, bapak aku pakai kereta lama Datsun. Bapak aku pakai Datsun masa tu. So mungkin lah kereta dah lama kan, kereta zaman dulu, kereta lama, problem. Tapi Tok Yu cakap, kau jangan keluar, biar aku yang keluar. Okay, dia keluar daripada kereta. Kata sebelum dia keluar kereta ni nak test ilmu lah ni. Tak apalah, kita tengok siapa yang kena test. Tok Yu keluar, Tok Yu pusing kereta tu dekat 5-6 kali. Lepas tu dia pergi dekat bonet kereta depan tu, yang tempat enjin tu. Hood enjin tu. Dia ketuk 3 kali kat enjin tu. Lepas tu bapak aku nampak mulut dia kumat kamit. And then dia tepuk sekali kuat. Pak! Kalau dia tepuk kuat tu enjin hidup. Out of nowhere, tiba-tiba enjin tu hidup. Okay. Bapak. Lepas tu dia masuk kereta, dia kata dah jalan, peduli kan. Mungkin dia tak tahu aku ada. Dia cakap macam tu kat bapak aku lah. Itulah
Tok Yu kan, macam korang pernah dengar cerita-cerita sebelum ni kan. Kemahiran Tok Yu dalam benda-benda mistik ni. And then dulu masa zaman aku dulu, adik-adik aku ni kira semua lahir bidang kampung. Bidang kampung, sebab kat sana tak ada hospital, ada klinik kesihatan pun tak ada bidan, so kita akan pakai bidang kampung. Masa tu tak silap aku, adik aku nak lahir. Maghrib. Masa tu Maghrib dah, masa tu mak aku dah start sakit perut pukul 6 petang. So pukul 6.30 tu arwah bidan tu, tak nak sebut nama dia lah, patut tengok kenal. Arwah bidan tu datang rumah, pukul 7 suku 7.30 macam tu. Bapak aku cakap, dia cakap aku, kau ingat tak benda ni? Dia cakap macam ingat lah, tapi je benda masa kita kecil, ada yang kita ingat, ada yang kita lupa kan. Dia keluar daripada bilik yang mak aku tengah nak bersalin tu. Dia beritahu dengan bapak aku. Mak aku masih kecil tu selalu ngikut bapak aku gimana kan. So aku ada kat sebelah bapak aku, dia kata, kau pergi panggil Tok Yu, ada benda yang tak kena ni. Dah berapa lama ni aku tak nampak kepala lagi. Macam ada benda yang menghalang. Jadi macam biasa lah, bapak aku naik motor pergi rumah arwah Tok Yu, panggil Tok Yu, beritahu, Tok Yu tolong ni, rumah saya nak beranak tapi tak keluar. Arwah bidan tu panggil, so Tok Yu tengok kan. Kata okey lah, pergi balik dulu, nanti aku sampai. Dan seperti biasa, Tok Yu dengan magic dia, bapak aku sampai rumah, Tok Yu dah dekat depan rumah tengah isap okok kan. Bapak aku sampai rumah, Tok Yu dah dekat depan rumah tengah isap okok. Dia tengah isap okok. And then macam biasa lah, dia kata tak apa, sabar, tenang, ada yang nak mencuba ilmu lagi ni, dia kata. Dia habis isap okok, dia masuk dalam bilik. Dia kata dengan bapak, sebelum dia masuk tu, dia kata dengan bapak aku, kau pergi cakap dengan siapa dalam bilik tu, maknanya bidan dengan asisten dia, pembantu dia, suruh keluar. So dia sampai kat bilik tu, dia tak masuk, dia pegang dulu tangan dia kat pintu, mata dia tutup, dia kumat kamit mulut dia, lepas tu tangan dia macam kena tolak tau ke belakang. Lepas tu dia kata, ini main kasar, dia kata, nak kena ni. Kata dah, biar aku masuk. Bila dia masuk, kita orang yang kat luar ni dengar bunyi macam orang tengah bersilat dalam tu tau. Bunyi macam orang tengah bersilat lah. Tengah jam, lepas tu dia keluar dengan termengah-mengah, sambil tangan dia pegang kat bingkai pintu tu. Cakap dengan tu, dia kata arwah bidan tu, dah boleh masuk dah. Dah bersih. Dah bersih. Kau boleh masuk cepat. Baby nak keluar dah tu. Lepas tu dia jalan. Bila bapak aku nak cakap dengan dia angkat tangan, macam jangan tanya dulu. Dia jalan slow. Dia duduk kat depan, kat rumah aku ni jenis, kat pintu depan tu dia ada 2 anak tangga. Lepas tu kat kiri kanan tu ada macam, kau boleh duduk lah kiri kanan tu. Aku rasa korang faham kot benda tu, rumah lama kan. Yes, rumah lama memang. Dia ada tempat duduk kiri kanan, tengah-tengah tu 2 anak tangga nak naik ke pintu rumah tu. Dia duduk kat situ. Lepas tu dia panggil dia, sini, dia panggil dia. Lepas tu bapak aku datang. Tu bak rokok sebatang. Dia kepau rokok bapak aku dulu. Sebab dia isap rokok daun, bapak aku isap rokok apa ni, gudang garam kan. Isap rokok sebatang. Jadi isap tu. Yang kali dia kata, kalau aku baru lepas buat benda, jangan duk tanya aku. Ada orang nak try ilmu dia. Ni berkenaan dengan nyawa. Dia main nyawa, kau tengok esok ada yang meninggal. Betul-betul lah, ada satu kampung tu esok ada seorang meninggal. Dan adik aku selamat dilahirkan lah. Alhamdulillah. Adik aku selamat dilahirkan. Tu Tok Yu, dia macam-macam lah. Tok Yu ni dia pernah, kadang macam maghrib kan, tiba ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu aku buka pintu, Tok Yu, dia tu kan, Abah, Tok Yu panggil. Tok Yu datang. Lepas tu aku tanya lah, kenapa datang mari maghrib ni? Dia kata, aku tak sedar hati je, malam ni ada benda yang akan berlaku. Dia kata macam tu. Macam ada firasat ke apa? Bapak aku dulu, bapak aku ada bela angsa. Kau tahulah angsa kan, gangster kampung yang paling otai sekali. Paling pailang angsa warna kelabu. Aduh, dulu kalau bapak aku lepaskan angsa tu, memang aku tak keluar rumah.
Tidak, habis bontot kena patuk lah. Ya tu. Dia cakap bapak aku, malam ni kau lepaskan angsa kau. Bapak aku, angsa ni dia efektif dia macam anjing. Dia kalau nampak benda yang tak betul dia akan ang. Dia punya ang tu satu kampung boleh dengar. Jadi bapak aku lepaskan lah angsa dia. Bapak aku cakap nanti saya lepaskan. Dia kata lepaskan sekarang. Dah tinggi suara kan. Bapak aku pergi belakang, lepaskan angsa dia. Aku macam biasa lah, bila angsa dah lepas, aku dah masuk pintu, aku masuk rumah, aku tutup pintu. Aku duduk kat tingkap lah. Jadi apa yang berlaku malam tu, pukul 2 pagi, angsa bapak aku berbunyi. Bunyi kuat gila. Dekat rumah, dekat kuarter salah satu staff bapak aku. Bila bapak aku check, rupanya ada satu Mak Gian masuk rumah kantor. Kan tangkap lah. Mak Gian dia menyeruk. Masa tu dia menyeruk bawah dapur. Dapur tu ada langsir kan. Biar kena haruk lah. Kena keromok ramai-ramai lah. Tu Tok Yu lah. Dia banyak lagi bapak aku cakap cerita. Tapi bapak aku bagi yang light-light je lah. Yang heavy-heavy. Cuma yang aku masih ingat dan aku confirmkan balik dengan bapak aku adalah untuk cerita yang seterusnya lah. Cerita ni agak panjang. Okey. Yang tadi aku ada satu persoalan lah. Yang masa adik kau nak dilahirkan tu kan macam susah kan. Kemudian dikatakan Tok Yu ni dapat firasat yang akan ada seorang jadi korban kot. Jadi korban ke matilah kan. Okey, jadi adakah yang mati tu, aku nak cakap pula nanti macam jatuh hukum pula. Dia berkait berkait ke dengan cerita ni? Yang tu yang pasal yang Mak Gian tu bukanlah, tapi yang akan meninggal tu adalah apa yang Tok Yu cakap dengan bapak aku. Dia kata itulah orang yang nak try ilmu. Aku nak cakap tu tadi. Tapi aku risau. Dia nak try ilmu kat mak aku. Jadi Tok Yu aku ni marah. Selalunya Tok Yu aku ni dia takkan attack orang sampai nak membunuh sampai tahap melibatkan nyawa. Tapi sebabkan dia kacau mak aku nak melahirkan adik aku, melibatkan nyawa. So Tok Yu cakap nyawa dibalas dengan nyawa lah. Pintas balik. Yelah kalau adik aku dah lama tak keluar, tiba adik aku mati dalam perut. Itu yang menyebabkan Tok Yu balas balik. Tok Yu cakap cucu aku tu, dia bukan nak test power Tok Yu, dia nak test ilmu dia. Nak try. Nak test jadi ilmu. Tapi silap dia tak tahu apa ni Tok Yu payung family kau. dia masalah masuk gelanggang. Bila bapak aku tanya dengan mak aku, apa yang awak nampak masa Tok Yu dalam bilik? Dia kata Tok Yu tak buat apa. Tok Yu cuma diri tegak, peluk tubuh, pejam mata. Tapi dengar macam orang bersilat. Tapi kita orang yang kat luar ni dengar macam bunyi orang tengah bersilat. Kan hot gitu. Kita orang macam aku mesti kecil-kecil tu dengar je lah kan. Dengar. Bila bapak aku cerita ni, aku refresh balik. Aku macam ingat balik kan benda-benda tu. Okay. So satu pengalaman yang aku rasa, yalah, bila pengalaman Tok Yu ni, dia membuatkan aku satu rasa cerita seram yang klasik tau, yang lama tau. Vibe dia ni, seronok dia lain tau. Macam ada speciality tau. Dia tak macam cerita seram yang sekarang. Keistimewaan tersendiri. Ada satu kawasan kat Malaysia ni yang kat situ banyak berlaku kes orang kena santau. Sebab apa? Macam santau ni, apa yang ilmu, apa yang aku pernah kaji, bukan kaji lah, maknanya apa yang aku tengah teliti. Santau ni ada satu ilmu yang sampai satu masa kau kena lepaskan. Kau tidak akan jadi racun dalam badan kau. So dekat kawasan tu banyak kali macam orang datang situ, orang luar datang singgah makan apa, tiba kena santau. Jadi dibuang santau kat tempat tu lah. Yes. Dia kena lepas sebab santau ni bisa. Dia bisa. Itu yang kalau kau baca pasal buku Tamar Jalis, kau baca kau akan tahu pasal santau ni. Memang kadang-kadang kau ni tak nak santau orang, tapi ilmu tu kau kena lepaskan. Mungkin dalam 10 nama sekali kau kena lepaskan. Kena tak kena nasib lah. Tapi macam menganiaya orang lah. Sebab tu ilmu tu Tok Yu tak ambil, ilmu santau orang. Okey, satu cerita yang menarik lah. Jadi engkau sebagai host pertama ni, yang pertama kali, macam mana kau mendengar? Bagi aku satu pengalaman yang cukup istimewa lah.
dapat kenal dengan arwah Tok Yu ni. Okey Am, ada lagi cerita yang berkenaan dengan Tok Yu ni? Okey, ni cerita yang okey lah, aku cakap boleh kata terakhir lah pasal arwah Tok Yu ni. Lepas ni jangan minta lagi lah. Okey, Sebab baik. bapak aku cakap kalau nak cerita nanti apa satu hari satu malam tak habis dia nak cerita kan. Alright. Ni pun aku dapat cerita ni by call sebab yelah PKP aku pun dah dekat 2 tahun ke setahun lebih aku tak balik ni kan. Kena pula nak balik ni tiba-tiba dapat kerja baru, so aku terpaksa proceed untuk kerja ni lah. Planning nak balik juga, tapi tunggulah bila ada kelapangan. Okey, cerita ni berlaku masa tu tak silap aku umur 5 tahun. Okey, 5 tahun ni aku dah boleh macam-macam aku ingat sampai sekarang lah. Cerita ni berlaku pasal buaya. Okey, buaya. Kalau sekarang ni duk kecoh pasal buaya tersesat kat laut apa semua kan, benda ni sebenarnya dah berlaku lama kan. Buaya tersesat kat laut, buaya raya tawar ni tersesat kat laut, itu perkara biasa. Buaya putih. Okay, jadi dia bukan buaya putih ni, normal ni buaya yang betul. Buaya biasa. So cerita ni berlaku apabila satu ketua kampung ni anak dia hilang, anak dekat pantai hilang, mandi laut hilang. Lepas tu orang suspek dia kena makan dengan buaya sebab masa tu ada orang nampak ada buaya kat pantai. So dia ni pergi menghadap dengan Tok Yu, minta tolong. Dia kata dia reda kalau anak dia mati kena makan dengan buaya. Cuma dia nak jenazah anak dia nak sempurnakan anak dia nak tanam anak dia. Jadi Tok Yu kata ini bukan kerja aku tak boleh nak buat. So Tok Pengulu ni, ketua kampung ni, dia pun macam tak berjaya nak pujuk Tok Yu. Macam biasalah, pergi cari bapak aku jumpa bapak aku menangis minta tolong kan, tolong pujuk Tok Yu. Jadi bapak aku pun cakap okey lah, bapak aku pergi pujuk Tok Yu. Bapak aku standby lah 2-3 kotak rokok apa ni, gudang garam kan, nak pujuk orang tua tu. Jadi bapak aku tak motor pergi, aku ikut kat belakang. Duduk belakang kan, masa tu aku duduk kat depan ada bakul. Duduk sampai kat rumah Tok Yu. Biasalah rumah dia tepi kubur Cina kan. Kaki bukit kubur Cina tu, dia nampak dia terus lagi masuk dalam. Bapak aku duk panggil dia dekat 10 minit baru panggil, Tok Yu keluarlah Tok Yu. Dia dah tahu ni? Dia dah tahu? Dia dah tahulah sebab ketua kampung tu dia jumpa dia dulu. Jadi tak berjaya tu, ketua kampung tu nak gunakan bapak aku lah. Yang bapak aku anak angkat dia kan, anak angkat kesayangan dia. Tu keluar lalas arwah bini dia keluar. Kenapa? Tanya. Waktu bapak aku cerita ya, tapi macam mana hebat mana Tok Yu, hebat mana seorang lelaki kalah pada isteri tau. Kali wife dia panggil dia keluar, kata tolong tu orang minta tolong, bukan minta tolong benda yang buruk-buruk, minta tolong benda yang elok. Kan, tu bapak aku pujuk dia, biasalah racun dia dengan rokok apa gudang garam. Dia kata okey lah, sabar, nanti aku buat kira-kira bila waktu yang sesuai untuk dapatkan benda tu. Lepas tu bapak aku cakap tak boleh lama, takut nanti, sebab ada certain buaya dia takkan makan terus mangsa dia akan simpan mangsa dia jadi bangkai dalam badan dia. Yes. Kau pernah tahu benda tu dia akan ada je tu. Dia macam nak bagi macam lembut sikit, senang untuk dia makan. Sebab buaya ni dia tak boleh hadam makanan. Yang aku pernah tengok National Geographic, kita National Geographic pula. Dia akan simpan selama beberapa minggu. Dia akan kadang dia memerlukan batu, dia akan telan batu untuk membantu dia menghadam makanan dia. Itu buaya. Okey. Jadi bapak aku cakap jangan lama-lama, kira-kira takut nanti kan buaya tu dah, benda tu dah berlaku 2 hari dah. So masuk hari kedua, bapak aku macam cakap dengan budak-budak office dia, aku nak pergi jumpa Tok Yu lah, tanya bila habis dia nak habis kira ni kan. Bapak aku keluar je daripada pintu office, Tok Yu tengah duduk kat depan office. Kat depan office tu ada macam tempat bangku duduk kan. Dengan kaki dia sebelah ke atas, style orang tu duduk. Bawa kopi lah, bawa jemput dia suka makan jemput. Aku rasa benda tu melekat dengan aku sampai sekarang kot. Sebab aku pun suka makan jemput kan. Sebab dulu kalau aku masak jemput, bapak aku cakap kau ni memang terikut panggil arwah Tok Yu kau.
Okay, so dia tengah duduk, Amir sini makan. So bapak aku cakap, tak panggil pun datang. Dia kata, alah aku tahu kau nak panggil aku, so aku datang. Dia cakap je tu kan. Lepas tu bapak aku cakap, macam mana Tok Yu? Makan dulu. Lepas makan, lepas kita ngopi, minum kopi ni, kita isap rokok, lepas tu baru cerita. Bincang. Okay. Nah, jadi bapak aku makan apa semua, budak kopi dia gelap-gelap pantai, tahu semua, cerita-cerita. Lepas tu habis isap rokok, dia kata, okay, aku dah kira waktu yang terbaik adalah petang Rabu ni. Petang Rabu ni benda tu berlaku tak silap aku hari Isnin kot. Hari Isnin dah 2 hari hilang. Petang Rabu, okey, nanti petang Rabu kau bawa aku pergi ke, bukan bawa, dia kata nanti tunggu aku dekat sebelah Pejabat Perikanan. Okey lah. Okay. Aku ikut bapak aku masa tu, nak ikut kan, ikut bapak aku. Aku duduk belakang kat atas motor, dekat atas dalam kaki aku dalam baku kan, duduk kat depan tu aku tengok. Dekat sebelah Pejabat Perikanan tu dia ada macam satu, dia panggil apa lah, dia tempat orang turun kambut tau. Dia benda tu bersimen. Tandanya kalau orang nak turun kambut senang kat situ. Okay. Kau tahu tak apa itu aku dah cari nama dia, aku lupa dah. Sebab cerita ni dah lama nak cerita. Tempat tempat nak turun kambut. Jadi kat situ Tok Yu datang naik basikal tua dia. Jauh ke daripada rumah dia, tak aku dalam 5 km kot. 5 km naik basikal tua dia. Dia pakai kain batik. Dekat pinggang dia pakai kain batik. Lepas tu kat atas kepala dia diikat kain batik macam style orang kata apa ni, orang-orang nelayan dekat Terengganu kan, style Pantai Timur kan. Diikat kepala kain batik. Lepas tu dekat pinggang dia terselit satu rotan. Okay, masa tu ramai juga lah orang tengok. So cakap zaman tu nasib baiklah bukan zaman macam zaman sekarang. Kalau tidak aku rasa dah viral lah. Viral lah. Dah viral dah Tok Yu ni. So dia duduk situ, dia turun dekat tempat yang nak turun kambut tu kan, tempat simen ke, kalau kau pernah tengok lah, tempat tu ada simen. Dia buat untuk turun kambut, dia turun sampai paras perut dia. Okay, lepas tu dia mula baca. Lepas tu dia bersilat dalam air tu, dia bersilat. Lepas tu dia ambil rotan dia, macam gaya macam tanda-tanda cat ni style tau. Pandai macam tu kan. Lepas tu dia tepuk air sekeliling dia dengan rotan dia tu. Lepas tu dia ambil rotan tu, dia selit kat belakang dia balik setelah dia punya kain batik dia. Then dia baca, dia tiup kat tangan dia, tapak tangan dia, dia tepuk atas air, atas permukaan air tu 3 kali. 1, 2, kali ketiga dia tepuk tu, tapi dia tak tepuk habis, maknanya tangan dia betul-betul atas permukaan air, buaya naik. Kepala buaya tu atas tangan dia. Kepala buaya atas tangan dia? Masa tu ada orang yang dekat sekeliling tu yang ada kat main kat gigi-gigi air, semua bertempiaran lari. Semua terkejut lah. Buaya tu. Lepas tu dia usap-usap lah kepala buaya tu. Usap. Lepas tu dia macam pergi dekat mata buaya tu, sebelah tu macam telinga buaya kan. Dia macam nampak mulut dia kumat kamik, macam dia bercakap dengan buaya tu kan. Lepas tu buaya tu macam ekor dia melibas-libas tau. Lepas tu dia macam dia ketuk kepala buaya tu. Macam buaya tu macam melawan dia lah. Dia ketuk kepala buaya tu. Buaya tu terus diam. Lepas tu dia cakap lagi. Lepas tu buaya tu menyelam tau. Buaya tu menyelam. Dia macam okey. Dia start balik ambil rotan dia. Dia ketuk balik air tu, keliling dia, ketuk. Naik balik. Dia sandal dekat dia punya kain balik. Dia tepuk air. Kali ni dia tepuk 5 kali. Tapi kali kelima tu kepala buaya tu naik balik. Okay. Lepas tu dia usap kepala buaya tu. Lepas tu dia naik atas. Buaya tu masih ada kat situ, statik kan. Dia naik kat kawasan atas simen tu. Dia kata, sediakan aku 2 perahu. Satu perahu ada 1 pemandu, biarkan kosong, kita letak jenazah. Satu perahu biar pemandu dengan bapa arwah dia naik. Kau tahu Tok Yu naik apa? Dia naik buaya tu. Ya betul lah. Serius lah. Aku macam masa aku kecil tu aku macam tak faham lah. Tapi bila aku ingat balik cerita ni, aku cakap macam wow. So dia nak pergi ambil lah.
jenazah anak pengulu tu, jenazah tu disimpan bawah orang panggil apa ni, kalau bahasa kasar dia di bawah jeti lah, jeti kat satu kawasan tu. Okey, jeti tu jeti yang terbiar ke macam mana? Jeti kayu, jeti tu terbiar lah, jeti kayu yang terbiar. Okey. Terselit kat celah tu. Dan buaya tu kena tangkap. Apa? Kena tangkap. Okay. Sebab Tok Yu cakap sebab dia dah bunuh nyawa manusia. Tok Yu cakap kau dah tak boleh duduk dekat habitat yang dekat dengan manusia. Dan aku tak tahu apa jadi buaya tu. Sebab aku ingat orang kampung semua ikat buaya tu, tutup mata dia. Tapi yang pelik dia, buaya tu tak melawan langsung. Ini yang cerita berlaku tahun 1990 berapa ke, 91 kot. Itulah kasi aku 1991 berlaku. Masa tu zaman tu macam kawasan aku duduk ni kawasan pedalaman. So macam orang macam kan sekarang ni kan ada macam dulu zaman dulu kan ada macam wakil-wakil daripada berita apa kan. Tapi zaman-zaman ni tak dapat kawasan pedalaman, tak ada lah wakil-wakil daripada berita harian ke urusan ni, semua tak wujud lagi. Cuma orang kampung lah je yang tahu kes tu. Yes, orang kampung je yang tahu kes. Tapi orang kampung macam tak berapa kecoh lah benda tu. Macam diorang macam just macam benda tu macam satu pertunjukan je lah untuk diorang. Tapi saksi memang ramai Saksi memang ramai lah yang berlaku benda tu. Okey, faham. Okey, jenazah tu ditemui dalam keadaan yang kita dah dimakan buaya lah keadaan jenazah tu yang bapak aku cerita dengan aku balik, yang dia perasan kaki dia hilang. Okey. Mana kaki tu dah masuk perut buaya tu lah. Dia gigit agaknya putus agaknya, tak tahulah, tapi ada kesan gigitan lah. Kaki hilang. Tapi yang lain semua alhamdulillah sempurna. Okey, jadi maksudnya memang betul lah yang apa ni, tanggapan awal yang orang kata dia mungkin dia makan buaya tu tapi ni laut kan. Dia masalahnya dekat tepi apa orang panggil tu, Jabatan Perikanan punya jeti tu, dengan dia punya tempat limbungan nak turun bot tu, dia adalah satu anak sungai muara. Okey, faham. Maknanya buaya tu daripada sungai tu termasuk ke laut pergi ke pantai. Sebenarnya daripada sungai tu nak ke pantai yang orang duk mandi-manda agak jauh lah. So cakap buaya tu buaya sesat. Okey. Mungkin orang bila dengar cerita ni macam ya kan, tapi ini apa yang berlaku lah. Apa yang berlaku, nak percaya tak nak percaya terpulang pada masing-masing. Tapi ini adalah benda yang berlaku. Sebab tu cakap tempat-tempat macam ni. Sebab bila aku dah besar ni, aku baca cerita pasal Tamar Jalil, aku macam maknanya betul lah kan? Maknanya ada juga benda tu berlaku. Pernah berlaku juga benda yang lebih kurang sama. Sebab kita pun kena percaya juga dekat alam gaib macam ni kan. Betul. Okey. Ui, gila cerita yang ni aku rasa macam wow. Macam ni kata cerita ni orang kampung je tahu. Tapi pendengar Satai Ci dapat juga dengar. Okey, dia cerita kali ni dia bukan cerita seram tau. Kalau kau perasan kan, dia more kepada cerita yang misteri lah. Macam kita tahu sebelum ni kita tahu Tok Yu seorang hebat, suka bantu orang. Tapi kita tak boleh nak menegakkan benda yang salah. Yes. Yes, betul. Dan benda tu sendiri diperakui kan, diperakui oleh Tok Yu sendiri. Okey, aku takut apa sebelum ni kan cakap kenapalah Santai Jil panggil orang macam ni kan, cerita yang bukan kita bukan nak cerita benda yang buruk engkau suruh ambil, bukan. Ini jadikan teladan. Belajar daripada kesilapan orang lain. Tapi yang aku tabik dengan Tok Yu ni kan, dia suka tolong orang. Yes. Kan, aku jarang jumpa orang macam ni. Kan, kalau dia main nombor ekor mesti dah kaya. Aku fikir tu dia tadi kena. Ini kalau main nombor ni kena ni. Rasat dia. Okey, Tok Yu ada cerita tak
masa dia tengah tepuk air tu kan, adakah dia tengah berkomunikasi dengan buaya tu, atau buaya tu cakap apa kat dia? Dia ada cerita tak? Yang pak aku pernah tanya dia kenapa tepuk air tu. Dia panggil buaya, dia pakai rotan tu. Tepuk air dengan rotan tu, dia panggil buaya tu. Tepuk air, bila tepuk air pakai tangan tu, dia nak suruh buaya tu timbul kat mana. Oh, okey, faham. Cuma dia tak cerita lah yang buaya tu cakap apa, tak tahu lah. Yes, betul. Rahsia tu dia kalau cakap bahasa buaya ni macam tu lah, abang sayang kat awak seorang lah. Itu bahasa buaya yang kita faham lah. Buaya tu ramai kan. Okey. Okey. Itulah kita terakhir pasal Tok Yu lah. Macam aku cakap lah, tempat yang aku duduk ni, yang last tu tempat tu memang kawasan pendalaman kan. Masa bapak aku datang sana dengan jalan tar tak ada, elektrik tak ada, pakai perigi semua kan. Okey. Mi. Yes. Bila cerita kan, tempat dia ni yang kau terfikir dalam otak kau pertama, apa tempat dia ni? Okay, first kali dia kata buaya tau. Okey. Buaya tak lain tak bukan, aku rasa Sarawak lah. Sarawak. Okey, kalau aku ni kan, kalau aku lah Linggi. Laut, sungai. Cuba kau fikir balik. Buaya. Okey, tempat ni kat Johor sebenarnya. Oh, okey, salah. Okey. Okey lah. Jadi benda ni memang ada lah kalau pada siapa pemancing mungkin tahulah. Ada sungai yang dia terus kan berhubung dengan laut. Kalau macam kat Pedas Linggi tu, kita kalau mancing memang akan nampak buaya. Orang kata kalau banyak udang tu hati-hati. Situ tempat dia. Betul. Dia sebenarnya udang galah ni, dia makan sisa makanan daripada mulut buaya. Oh, okey, faham. Ni apa yang aku belajar dengan orang tua lah. Kalau aku salah, aku minta maaf lah kan. Lain orang, lain ilmu dia. Okey, aku dekat sini pun kat Melaka ada satu kisah yang lebih kurang macam ni. Besi Melaka kan. Okey, aku share pula cerita aku yang buaya ni. Ada satu tempat ni. Bukan buaya darat ni. Bukan buaya darat. Okey, ada kisah satu pasangan suami isteri ni, dia diberi anugerah zuriat buaya. Okay, dia dapat kembar. Satu tu manusia, satu tu buaya. Aku pernah dengar cerita macam tu. Okay. Banyak. Jadi untuk pertama kali aku agak susah nak percaya. Jadi aku rasa macam ya ke. Jadi kisah ni lah dilepaskan lah. Apa ni, yang anak dia ni mula dibela di dalam sebuah perigi. Okay, kemudian dia bela-bela dah besar tu dilepaskan kat laut. Tapi sampai hari ni lah buaya tu tak kacau orang. Tak kacau. Tak kacau orang dan tak kacau sesiapa. Kalau korang pergi pak buaya, itu dia. Tak tahu yang cakap lah. Tak tahulah, wallahu alam kan. Wallahu alam. Tapi buat masa ni aku tak nampak lagi yang orang alamak. Okey. Terlepas cakap tak apa, nanti aku kan. Okey. Kat sini tak ada lagi laki seorang kena makan buaya kan? Belum. Cuma penampakan je lah. Sebenarnya pernah ditangkap oleh bomba sebenarnya. Cuma dia terlepas. Bomba masa tu dia dah dah lempar jaring, dah ditangkap tapi terlepas. Tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana. Okay. So terima kasih untuk cerita hari ni. Kau punya cerita tak pernah mengecewakan setakat ni, dan aku pastilah akan ada part 5. InsyaAllah ada. Tahu kita mengenai tempat yang sama jugalah, tapi ni cerita daripada pakcik aku lagi lama, tahun 1970-an cerita. Aku belum lahir lagi. Belum lahir kan? Aku dah lahir lagi. 70-an. Okey, dia yang best cerita ni kan. Kalau kau dengar cerita yang klasik tu, yang kali ni vibe dia agak lain lah. Bagi aku bukan lain sebab sebelum ni dah ada, tapi dia punya pencerita jugalah. Orang yang sama, kisah yang disampaikan. Kisah yang sampai. Jadi kat sini satu penceritaan yang menarik kan. Jadi aku tak boleh nak cakap apalah sebab aku memang true je. Yes. Okey, macam mana kau ni? Bila dengar kisah Am ni, dia tak semestinya kita takut dengan penampakan lembaga kan, atau benda-benda yang halus ni, makhluk gaib. Aku dengar cerita Am ni ibarat macam aku masa kecil. Aku baca buku Mastika tau. Oh, ya betul. Baca meremang. Walaupun benda bukannya hantu kan. Benda-benda misteri. Baca buku Mastika pun dah takut dah. Macam tu lah aku dengar cerita Am. Satu
pendapat yang bernas lah. Aku tadi fikir macam cerita matematika tapi ini kali ni dia disampaikan secara call lah kan. Sebelum ni kita baca je. Macam biasalah, kalau ada apa ke ucapan terakhir untuk disampaikan kepada viewers Santai Chill. Masa aku check video banyak ucap pada aku, just kita jaga diri je lah. Sekarang ni kita COVID masih wujud. Dan mana yang ada masalah kata je lah, orang macam-macam masalah, pasal tak kerja lah apa. Jangan lupa pada yang atas tu lah. Apa-apa semua dia yang tentukan apa semua kan. Dia jangan berhenti. Sebab aku banyak member aku yang bila dah teruk macam ni, kembali semula kepada dia. Kadang tak sedar, tiba-tiba je dapat bantuan, tiba-tiba macam hilang kerja, tiba-tiba dalam masa dapat kerja baru kan. So jangan berhenti berharap lah. Ni macam lagu ni pula, lagu Silap Saya pun tak kan. Jangan berhenti berharap. Yang penting percaya, ingat pada dia lah, dia kat atas tu. Dia yang menentukan segala-galanya. Kan, kalau kita usaha bagi nak mati pun, tapi kalau kita tak ingatkan dia, tak jadi apa juga. Dan Santai Chill dah 50k lebih So harap lepas ni banyak lagi support lah. Share dengan kawan mana yang ada kan. Share dengan kawan supaya dapat 100k. Kita target lah 100k untuk 2022. Amin. Tak sabar aku nak tengok show buka silver play button tu. InsyaAllah akan datang. Okay, yang penting kita buka tu lah. Yang penting kita punya konten bermanfaat lah. Betul. Yang penting kualiti tu, bukan kuantiti. Betul. Kita tak kisah pun kalau yang tengok ni sikit apa, tapi apa yang kita nak sampaikan tu kita dapat beri manfaat kepada orang lain. Beri manfaat kepada orang lain. Itu yang penting. Tapi by the way, terima kasih lah sebab menghiburkan kami-kami yang meminat cerita-cerita mistik, seram, misteri semua ni. Aku rasa paling banyak aku share cerita ni dekat Santai Chill lah. Sebelum ni aku ada kak macam call macam bukan call lah, macam dapat call macam dengan Casey kan aku pernah cerita, and then dengan Nina Bobo aku pernah cerita. Tapi yang paling banyak aku rasa dekat Santai Chill lah. Sebab terima kasih lah kerana berminat dengan cerita-cerita yang aku sampaikan. Buat aku kat sini pun cantik aku. Sekarang ni aku dah jadi macam syuk, aku seorang tenaga pengajar. Itu aku kat sini kadang malam-malam bila dengan student pun aku duduk kongsi cerita-cerita seram kan. Masa cerita kat tempat belajar ni pun ada juga. Cerita masa kita orang pergi IKBN Perlis last week pun ada juga. Ada part 5 ke ni? Kalau ada orang minta, insyaAllah lah. Aku orang kata apa, niru tapak tangan apa ayat tu aku dah lupa. Apa kami tak nakkan. Aku nak tolong hanya, tapi aku pun tak ingat. Okey lah, so senang lah. Kalau kau nak part 5 apa lagi, komen lah kat bawah mudah saja. Terima kasih kepada Am lah pertamanya. Kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe Santai Chill. Okay, macam mana performance Azmi hari ni? Okay okay guys, support. Okay, jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Bye. Okay, thank you. Azmi ni biasa cakap-cakap, kau dengar suara dia macam DJ radio. Suara dia memang besar sikit. Bukan betul, macam dia ni macam dah biasa je kan. Tak ada, ni first time host ni. First time. Sekejap Weh, siapa kat luar? Cuba tengok. Aku nampak orang tadi. Kau nampak? Nampak kepala keluar. Serius lah? Sumpah. Okay. Cuba buka. Ada pintu tu buka sebelah. Tak ada orang. Sumpah ada orang tadi. Sumpah aku tak tipu. Kepala keluar tadi. Meremang. Kau nampak muka ke? Aku nampak kepala keluar. Okay, kita tutupkan. Off camera.